أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiadalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-rapung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Ayat yang kita baca ini menyatakan tauhid, kepercayaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar perjuangan kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Adam sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad, Nabi akhir zaman alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan Rasul, dan Rasul itu menyeru kaum dia supaya mengabdikan diri kepada Allah sahaja dan jauhkan diri daripada semua yang lain yang melampaui batas Allah yang disebut taghut, sama ada patung, berhala, manusia, jin dan syaitan dan sebagainya. Hendaklah ditolak perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam mengerjakan ibadat, termasuk dalam mengerjakan kehidupan kita sehari-hari. Mesti taat
kepada peraturan Allah. Jangan pandai-pandai menyembah yang lain daripada Allah, dan pandai-pandai mengadakan undang-undang dan peraturan yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Ilah, Allah, dia sahaja Tuhan. Tuhan yang layak diibadatkan kepadanya, itu makna Allah. Rabb, alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang mentarbi alam, yang mengurus alam, yang mempunyai peraturan. Ilah, Tuhan yang layak disembah. Tak ada yang lain yang layak beribadat kepadanya, melainkan dia saja. Tak ada bandingan dan tandingan sepertinya pada zatnya, sifatnya, dan segala perbuatannya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Dia sahaja Tuhan. Jangan pandai-pandai lantik Tuhan yang lain daripada Allah, sehingga bodoh melantik patung-patung dan berhala yang dipahat, melantik syaitan-syaitan dan jin yang dipuja, termasuk manusia yang diangkat, yang dipatuhi dan ditaat macam Allah dan lebih pada Allah. Jangan begitu. La ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, diabdikan diri kepadanya, illahu, malaikat dia sahaja. Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, Tuhan yang maha memberi rahmat. Ar-Rahman, memberi rahmat dunia dan akhirat. Ar-Rahim, rahmatnya di hari akhirat kelak. Ar-Rahim, rahmat pada orang Islam. Ar-Rahman, rahmat pada orang Islam dan orang kafir di atas dunia ini. Itu rahmat Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Bila Nabi SAW mengajak bertuhan kepada Allah sahaja, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, orang-orang kafir musyrikin merasa pelik. Ajaran apa macam ni? Tuhan satu saja. Nak buat macam mana? Satu saja. Nak tarbiyah seluruh alam macam mana? Alam ni banyak. Dia saja. Dia tak tahu Allah itu maha berkuasa, maha bijaksana, walaupun dia saja. Tidak ada bandingan, tak ada tandingan. Lalu mereka mencabar Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau sungguh ajaran yang membawa ni benar, sila kamu doakan supaya Bukit Safa dan Marwah jadi emas. Bukit Mekah jadi emas, supaya kami kaya raya, boleh membeli kuda-kuda, membeli senjata-senjata, menjadi kaum yang paling kuat di atas muka bumi. Minta dengan Tuhan supaya Bukit Mekah jadi emas. Lalu Nabi SAW mengadu kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala jadikan Bukit Mekah jadi emas macam mereka nak. Turun malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat bukit jadi emas belaka. Tetapi ingat, setelah Tuhan jadikan bukit itu emas, kamu tak ikut juga. Kamu kafir juga. Macam umat zaman dulu lah. Rasul-Rasul tunjuk mukjizat. Ibrahim dibakar tidak hangus, tak ikut juga Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam, mukjizat tongkatnya, tengok tongkat jadi ular, telang habis ular-ular, tak ikut juga. Tuhan turunkan kemarau, kalau sekiranya hilang kemarau ni beriman. Nabi Musa doa, habis kemarau dia ikut juga. Tuhan turunkan bala katuk, penuh katuk, masuk dalam pinggang, dalam makuk, dalam rumah. Minta Nabi Musa doa hilang, tak beriman juga. Darah, nak minum air tak boleh, jadi darah belaka. Minta Nabi Musa doa,
Kalau hilang berlaku kami beriman. Tak beriman juga. Ini perangai manusia. Dan pernah disebut dalam surah Al-Imran, kita akan baca. Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Minta Nabi Isa doa pada Allah Ta'ala, Tuhan turunkan hidangan dari langit. Kami nak makan. Hidangan makanan yang lazat. Kami nak makan, nak jamu puak-puak kita. Kami dah beriman, kami dah percaya, dah apa? Nabi Isa pun berdoa pada Allah Ta'ala. Tuhan kata, aku turunkan hidangan itu. Tuhan turunkan hidangan itu. Makanan yang lazat. Kita akan baca cerita dalam surah Al-Ma'idah, surah hidangan. Tuhan kata, ingat, kalau kamu lawan, lepas pada aku turunkan tanda-tanda yang hebat ini, kamu diseksa berkali ganda daripada kaum-kaum yang lain. Begitulah bila malaikat diberi kata, wahai Muhammad, aku boleh, Tuhan kata, Tuhan sanggup, Tuhan bersedia kun fayakun. Tuhan kata jadi. Maka bukit Mekah jadi emas. Tetapi jaga, kalau tak beriman, akan diazab dengan azab yang tidak pernah diberi kepada kaum yang lain. Rasulullah kata jangan. Tak apalah. Tak payahlah jadi emas tu. Aku sanggup bersabar. Menyeru kaumku dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Tak apalah, tak payah bukit jadi emas. Jangan turun azab. Memang hari ni pun ada orang nak tengok selalu tanda-tanda. Kalau sekiranya Islam ni betul, tak ikut Islam, panah lituah selalu. Kalau tak ikut Islam, jadi begini-begini. Minta. Tak dia. Allah Ta'ala boleh buat. Ada pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tangguh supaya mereka melihat dalil-dalil kekuasaan Allah. Allah menurunkan dalil. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian segala langit dan bumi. Allah Ta'ala jadikan langit. Dalam kawasan langit itu bulan, matahari, bintang-bintang cakrawala. Yang tak masa manusia nak bilang, tak tahu. Macam pasir, lebih pada pasir lagi. Yang bergerak di angkasa yang luas, yang tidak berlaga di antara satu sama lain. Mereka yang mengkaji ilmu falak, ilmu bintang ni menyaksikan kebesaran Allah daripada bintang cakrawala di langit, dan bagaimana peredaran bulan mempengaruhi pasang surut laut. Pasang surut laut mengikut peredaran bulan. Masa bulan tak ada, pasang besar. Bulan purnama, pasang besar. Di antaranya berlaku dua pasang. Dua pasang. Pasang kecil, dua kali pasang dan dua kali surut kepada laut. Mereka yang ke laut tahulah. Boleh dilihat kepada bulan yang ada di langit. Bila bulan kecil, berlaku pasang besar. Bulan purnama, pasang besar. Mereka yang tak duduk di laut tak tahu benda ini. Arus ke timur dan ke barat. Tanda kebesaran Allah Ta'ala. Mereka yang mengkaji dengan alat-alat yang ada pada hari ini, jarak bintang di langit itu berjuta-juta tahun jauhnya. Juta tahun perjalanan cahaya. Sangat luas. Sangat jauh. Bumi tempat kita duduk ni sangat kecil. Wal ardi, dan pada kejadian bumi tempat kita berpijak ini, ahli-ahli kaji bumi mengatakan dalam perut bumi ni ada macam-macam. Bukan saja ada batu, ada belerang, ada petrol, ada gas, ada api. Dalam bumi yang luas ini ada lautan api, lautan minyak. Kalau boleh manusia nak banyak minyak tu, Tuhan beri sikit saja minyak itu. Di bawah sana mungkin lautan. Bila tiba masanya manusia pergi korek, manusia mereka alat-alat senjata yang meretakkan bumi,
Bumi akan meletup, berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala jadikan itu semua kerana ada kaitan dengan peredaran yang dijadikan oleh Allah. Ada bateri, jadi bateri kepada pusingan bumi. Perjalanan alam ini. Waqtilafil laili wan nahar, dan perbezaan dia antara siang dan malam. Kadang-kadang siang panjang pada malam. Kadang-kadang malam siang panjang pada siang. Ini berlaku. Tempat kita ni tak ada beza macam mana. Beza berapa minit saja. Dan negeri sebelah kutub utara, kutub selatan, di Eropah, di Australia, bezanya besar. Kadang-kadang kalau musim panas, siangnya 20 jam. Malamnya 4 jam saja. Waktu malamnya 20 jam. Siangnya 4 jam je, sikit sangat. Kalau puasa sebetul je. Itu dia berlaku. Negeri yang belah-belah Eropah, belah kutub utara. Kawasan yang lebih jauh lagi, kadang-kadang 15 hari siang, 15 hari malam. Matahari pusing begini. Siang sama dalam masa beberapa hari akan berlaku. Silih berganti siang dan malam. Dengan sebab itu, pada masa berlakunya fitnah Dajjal, sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, sehari macam hari-hari biasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sehari macam setahun tu nak semayang macam mana? Kerana sahabat duduk fikir pasal semayang. Nabi kata semayang ikut waktu, tidak ikut lagi peredaran matahari. Bila berlaku begitu. Begitulah mereka yang duduk di sebelah utara dan selatan dunia ni. Perhitungan semayangnya, ambil kaedah negeri yang paling dekat. Jangan ikut. Kalau sekiranya negeri yang duduk siangnya sejam saja, malamnya 23 jam, puasa sebetul sangatlah. Puasanya kena jadi begitu. Subuhnya panjang sangat. Kena ambil kaedah negeri yang paling menasabah dengan negeri dia. Tak boleh pakai kaedah matahari lagi. Berlakunya siang dan malam yang berbeza. Allah Ta'ala jadikan demikian. Berkait dengan masuk dan putiknya buah. Berbunga dan berbuah. Berkait dengan musim-musim yang berlaku dalam dunia. Ada musim ni buah ni, musim ni buah ni. Berkait dengan cuaca. Semua ada kaitan. Itu semua menunjukkan Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir alam ini. Tanda kekuasaan Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di laut membawa apa yang memanfaatkan manusia. Kapal yang besar sampai ribu-ribu tan berat kapal ni. Boleh terapung di atas air yang lembek. Tak tenggelam kapal itu. Hari ini pula kapal terbang pula. Boleh terbang di atas udara dalam keadaan terapung. Begitu rupa. Ini semua kekuasaan Allah. Allah Ta'ala beri mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kenderaan ini bukan saja laut, termasuklah kenderaan yang lain. Dalam surah Yasin. Surah Yasin disebut bagaimana Allah Ta'ala jadikan kenderaan di laut dan yang lain-lain lagi. Wa min mithlihi ma yarkabun, dan seumpamanya kamu naik di atas kenderaan itu. Dia masuk kapal terbang. Itu semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahmat. Kapal tak tenggelam. Kapal terbang boleh terbang di atas udara, bawa besi dan barang yang berat. Boleh terbang membawa kita ke sana kemari. Bima yang fa'um nas, dengan apa yang bermanfaat pada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan daripada langit, daripada air hujan. Turunnya air hujan. Dengan air hujan kita boleh minum, jadi minuman pada kita. Boleh menyiram tanaman-tanaman kita, menjadi minuman kepada binatang-binatang peliharaan kita. Fa ahya bihil ardha ba'da mautiha,
dan menghidupkan dengan air itu akan bumi setelah mati kering kontang bumi itu. Bumi yang kering kontang, bila berlaku kemarau, tanaman mati, kering, turun hujan, hidup semula. Hidup semula. Begitulah hari kiamat. Allah Ta'ala boleh hidupkan semula manusia yang sudah mati. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ. Allah Ta'ala sebarkan di atas muka bumi tiap-tiap jenis binatang yang melata. Binatang yang kaki 4, binatang yang kaki 2, binatang yang berjalan dengan perut, dengan dada dia, binatang yang boleh terbang. Allah Ta'ala tetapkan rezeki masing-masing. Allah Ta'ala tetapkan kedudukan masing-masing dan peranan masing-masing. Semuanya mengandungi hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan itu semua tidak sia-sia, ada guna. Wa tasrifir riyah, dan peredaran angin. Angin ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan. Kaabah menjadi ukuran. Kaabah di Mekah, bucu Kaabah itu ialah ukuran timur, barat, utara dan selatan yang paling betul. Ahli-ahli sains Islam yang mengkaji, tengok pak penjuru Kaabah, itulah ukuran timur, barat, utara, selatan yang paling betul. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan mengikut penjuru-penjuru Kaabah itu. Washabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan-awan yang diperintah di antara bumi dan langit, langit dan bumi. Awan yang terletak di antara langit dan bumi. Awan yang terkandung di dalamnya air yang banyak, terapung-apung di antara langit dan bumi. Menunjukkan banyak air dalam awan itu bila turun hujan. Matahari menyedut wap daripada laut yang masing. Dengan wap itu dia bawa ke langit, menjadi air itu tawar. Jadi air tawar terapung di antara langit dan bumi. Kumpulan awan ialah kumpulan air yang banyak yang diproses dengan kuasa Allah Ta'ala menjadi air tawar daripada air masin. Jadi air tawar. Banyaknya air dalam awan itu bila turun hujan, tenggelam negeri. Bukan kampung boleh tenggelam, negeri boleh tenggelam. Kalau disukak, berjuta-juta kapal beratnya air itu, tapi tak jatuh di antara langit dan bumi. Allah Ta'ala arahkan di mana negeri yang hendak diturun, sama ada menjadi nikmat atau bala yang menghukum sesuatu kaum dengan hujan itu. Allah Ta'ala tak turunkan sekaligus, diturunkan sedikit demi sedikit dengan perintah Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis Qudsi, seorang yang soleh di zaman dahulu berjalan di padang, datang awan yang tebal dengan guruhnya. Tiba-tiba dia mendengar suara di langit. Turun di kebun Sianu bin Sianu, disebut namanya. Orang ni orang wali. Orang wali ni Tuhan buka hijab pada dia. Bila melihat alam gaib, sedang dia berjalan, dia mendengar dalam awan tu ada suara yang bercakap. Turun di kebun Sianu bin Sianu, sebut nama. Lalu dia tengok turun hujan. Lalu si wali orang soleh ni bekerja ke tempat itu, nak tengok ada tak orang tu. Dia lihat ada seorang dalam kebun. Ada dalam kebun duduk menyaku, duduk kali parit. Elokkan air ni pergi ke tanaman dia. Lalu dia tanya, mu nama apa? Mu nama apa? Orang tu jawab, nama saya bagian-bagian. Dia kata, aku dengar nakmu dalam awan. Namamu disebut dalam awan di langit. Tuhan suruh turunkan. Apa benda amalmu? Membuat amal apa? Sebab begitu hebat namamu disebut dalam awan di langit. Lalu orang tu kata, aku kerja kebun ni lah. Kerja kebun ni. Comotnya hasil kebun ni aku bagi. Satu bahagian
hasilnya aku taruh untuk makan keluarga dan anak beranak aku. Satu bahagian aku jadikan untuk benih. Satu bahagian aku sedekahkan pada orang. Aku bagi 3. Satu bahagian untuk aku dan anak-anak makan keluarga. Satu bahagian untuk benih. Satu bahagian untuk bagi kepada orang. Inilah amalanku. Setiap kali boleh hasil, ini aku bagi begini, kata dia. Hebat. Allah Ta'ala tunjuk pada seorang yang soleh bagaimana nama disebut dalam awan di langit. Menunjukkan bahawa awan tu bergerak dengan perintah Allah Ta'ala, bukan semena-mena. La ayatin liqaumin ya'qilun. Semua sekali menjadi tanda-tanda keesaan Allah dan kekuasaan Allah Ta'ala, ketuhanan Allah Ta'ala. Liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Kaum yang menggunakan akal dia dengan betul akan beriman, percaya ini kekuasaan Allah, menambahkan iman dia. Orang yang akal dia tak betul, dia tak mikir apa, ujang-ujang lah, ribut-ribut lah, tengok-tengok lah, ke makan je. Lepas makan tidur kerja, makan tidur kerja. Tak fikir tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan taat pada Allah Ta'ala. Fikirnya makan tidur je. Makan tidur kerja, dijaga tidur, begitu je. Tak ada beza dengan binatang. Binatang pun ingat Tuhan juga. Kalau manusia tak ingat Tuhan, manusia itu lebih teruk daripada binatang lagi. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang mengambil Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mengasihinya macam kasih kepada Allah. Duduk ingat, iblis setan itulah menyebabkan ikan banyak di laut. Lalu dipujanya iblis setan tu dengan buat semok. Iblis setan lah yang menyebabkan kebun-kebun dia subur. Lalu dijamunya iblis dan syaitan itu. Caranya kena sembah berhala, sembah takong, buat pemujaan. Ini satu jenis. Sejenis manusia pula, orang itulah yang menyebabkan beri batuan ke dia. Dia boleh senang boleh hidup dengan sebab batuan orang tu lah. Kalau duduk kerana batuan orang tu, susah kita ni. Lupa pada Allah Ta'ala yang memberi rezeki pada dia. Tak ingat pada Allah Ta'ala, dia nampak orang je. Tak fikir tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Dia nampak yang beri rezekinya bukan Allah Ta'ala, orang. Sianu bersianu, orang ni yang beri rezeki pada dia. Lupa pada Allah Ta'ala. Di sinilah disunat bila kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, berkatilah pada kami yang telah beri rezeki kepada kami, peliharakan dari azab neraka. Sudah makan, alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala, ingat pada Allah Ta'ala. Walaupun kita baca sebut alhamdulillah, tapi ada juga syirik dalam hati. Duk nampak berah ni sebab orang beri batuan lah, sianu lah, tolong, kalau tak sabit dia, susah kita ni. Lalu meninggalkan hukum Allah Ta'ala, meninggalkan agama Allah Ta'ala kerana kasih pada yang lain daripada Allah Ta'ala, lebih daripada kasih kepada Allah Ta'ala lagi. Patutnya kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu pada hari kiamat nanti mereka melihat azab, mereka melihat neraka. Bila mati baru sedar tengok neraka, nampak neraka. Annal quwwata lillahi jami'a. Bahawa dia tahu kekuatan itu sebenarnya ialah milik Allah Ta'ala semuanya. Semuanya milik Allah Ta'ala. Dengan sebab itulah
ayat sebelum daripada yang disebut, kalau kita mengalami bencana kematian, bencana hasil, bencana buah-buahan, bencana apa saja dalam kehidupan kita, harta kita, kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik bagi Allah dan kami balik pada Allah Ta'ala. Semua tak milik Allah Ta'ala mereka. Itu Tuhan suruh kita sebut atas dunia. Tetapi ada orang atas dunia ni dah ingat pada Allah Ta'ala. Dia ingat makhluk yang beri ke dia, bukannya Allah Ta'ala. Bila mati baru tahu idh yarawnal adab alladzina zalamu, mereka yang zalim, menunjukkan syirik, zalim yang paling besar, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, menganggap yang lain daripada Allah, menyebabkan kita senang lenang lupa pada Allah Ta'ala. Itu paling zalim, paling zalim. idh yarawnal adab, bila mereka tengok adab neraka, annal quwwata lillahi jami'ah, baru dia tahu kekuatan itu semuanya milik Allah. Wa annallaha syadidul azab, dan Allah itu sangat dahsyat azab seksanya terhadap sesiapa yang melawan, yang melantik Tuhan lain daripada Allah. Na'udzubillahi minasyirik. Wallahu a'lam.